Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Aduh, nak buka lah. Gastrik lah perut ni. Bang, nak buka puasa boleh bang? Kenapa? Gastrik. Dan 2-3 hari lepas okey je. Gastrik juga tapi 2-3 hari lepas kuat sikit. Ni tak kuat dah ni. Iman saya dah senipis kulit bawang dah ni. So nak buka? Buka. Buka je. Buka je. Tapi kena bayar fidyah tak? Kalau ada jawab benda ni tak ada kena-mengena dengan Faradia. Ni tak ada. Bukan. Tak ada kena-mengena. Itu bertata di hati. Apa kaitan Faradia dengan Itu kita? bertata di hati. Oh, lain. Ni fidyah. Tak ada. Kalau saya jawab sekarang, nanti tetamu kita tak ada kerja. Makan gaji buta. Tak ada function. Ya, betul. So kita Nanti dia simpan lah. hanya akan ada banyak mangkuk aje. Dia Jadi lebih baik kita tak payah cakap. Betul. Jadi Baik. anda boleh bercakap dengan menghubungi kami di 0322828578 dan juga 0322828579 Betul. ataupun WhatsApp-nya di 0114476564. ya, dan di Facebooknya. Dan bolehlah melewati laman rasmi Facebook RTM. Dan kalau tertinggal mana-mana siri ataupun mana-mana bahagian nak tengok, bolehlah pergi ke RTM. Betul. Ya, Sebab kita apa? hari ini nak borak tentang fidyah dan kafarah. Betul. Masa bila kena bayar fidyah tu banyak juga ustazah dah jawab sebelum ni, khusus untuk wanita Betul. kan. Kafarah ni pula Kafarah tu sama dengan kifarah dosa-dosa saya ke? macam lebih Kafarah kurang. dengan kifarah lain lah. Lain sebenarnya. Oh, ya ke? Lain. Oh. Kan kita pernah dengar kita tangguh dengan tasbih kifarah. Dia lain. Tasbih kifarah. Jangan salah Kafarah sebut. tak ada? Dia lain. Tapi takkan saya nak jawab. Betul. Allah. Tapi takkan juga kita tak nak ingatkan penonton-penonton di Kenapa rumah. mereka mesti menghubungi Betul, kami? Sebab kami nak bagi voucher pusat pakaian hari-hari yang bernilai RM250. Ya, betul. Oi. Betul. Kena pula gitu. Laju sangat. Call ke WhatsApp ke kan? Anda berpeluang untuk memenanginya baju raya settle. Ya, betul. Yap, insya-Allah. Okay, Nak jom. settlekan tetamu kita. Kita nak settlekan kafarah atau kifarah. Dia ni memang banyak ragam sebenarnya. Oi. Aku geram dah lama dah. Kita persilakan Cik Man a.k.a. Piwa Azman. Assalamualaikum. Silakan. Sihat. Alhamdulillah. Dia tanya khabar Wani je. Dia tak tanya khabar kita. Sekali lah tu. Kau tak dengar apa men? Satu aku dah sebut Tadi dia Okey, tanya. okey. Tadi dia tanya Cik Man tanya khabar saya. Saya jawab khabar baik dengan sekali dengan Amin punya saya jawabkan. Oh, terima kasih. Okey, sebelum tu Cik Man, sebelum kita masuk secara spesifik bab tajuk dan sebagainya kan. Kenapa di dalam agama disediakan kafarah? Kenapa ada fidyah? Tak boleh ke qada terus ke dosa ke dosa lah? Buat apa nak fidyah kafarah? Baik, bismillah. Dalam soal praktik amal ibadah ataupun dalam benda-benda yang diberikan arahan oleh Allah, maka sudah pastinya ada waktu-waktu yang kita tak boleh nak buat. Contohnya Allah perintahkan kita puasa, ada waktunya kita kena buka puasa. Bukan ponteng, maknanya boleh buka puasa. So, bila kita dah tinggalkan kewajipan tu, dah tergugur, mesti ada benda lain backup atau menampal. Maka yang menampal ini kita panggil kafarah. Oh, yang menampal ni kita panggil kafarah. Kafarah itu menutup sebenarnya, itu penutup dosa yang kita buat kerana meninggalkan ataupun kerana sebab-sebab yang memang diizinkan oleh agama. Bahasa hipsternya cover lah. Cover. Habis tu Cover lah. kafarah sama dengan kifarah dosa-dosa ke? Sebutan yang sebenarnya kafarah. Kafaratul majlis, kemudian kafarah untuk yang melakukan kesilapan dosa ketika berpuasa bersetubuh itu, maka kita panggil kafarah. Oh. Ataupun backup. Habis maknanya tak ada lah istilah kifarah, tak ada lah. Yang tu kan ada Dalam cuma bahasa kita. yang tepatnya dalam topik yang kita bincang ni kafarah. Kafarah. Daripada Nampak gayanya tetamu kita dah menjawab soalan dan dah ada pemanggil. Cepat betul. Maju betul. Orang ni tak Yo. agak-agak. Kita dengarkan soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Di sana. namanya. Ya, siapa dari mana? Kak Sal dari Puchong. Oh, okeylah Kak Sal. Oh. Apa nak cerita apa Kak Sal? Soalannya. Soalannya nak tanya, di manakah saluran yang lebih afdal untuk kita melunaskan pembayaran fidyah? Sepatutnya ikut syariat Islam lah.
Ya, ya. Bolehkah kita memberi pada kejiranan ke, kenalan ke, pada ibu-ibu tunggal dan keluarga emas yang uzur ke, Oh, faham. anak yatim ke. Okey. Itu umpama je lah. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Kak Sal. Sal. Baik, jauh dari pucung je, Kak San. Sudah pucung. So, ni ada prank-prank ke? Nak kena jangan jawab dulu ke macam mana? Tak ada jawab tu. Okey, akak yang bertanya memang seorang jiran yang baiklah sebab dia sebut kejiranan tadi. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tak mampu untuk melaksanakan puasa kerana dia uzur ataupun sebab-sebab yang lain yang seumpamanya, maka fidyah dengan bagi makan kepada orang miskin. Cuma bezanya pembayaran fidyah ini berbeza dengan zakat sebab zakat dia ada 8 asnaf. Ya. Kepada orang yang jihad fisabilillah, kepada amil. Cuma fidyah hanya fokus fakir miskin sahaja. Jadi kalau akak dapat cari fakir miskin, contohnya dalam ada kesalahan yang bagi 60 orang miskin, kadang-kadang orang payah nak cari 60 orang miskin. Maka cara yang mudahnya serahkan saja kepada wakil iaitu pusat zakat. Selesai masalah. Oh, pusat zakat pun ada kaunter untuk urus bayar. Pusat zakat akan cari orang susah. Pusat zakat dia memang menguruskan benda tu. Dia memang ada kaunter khas. So, instead of kita cari sendiri, kita serahkan kepada pusat zakat, settle. Tapi kalau ada kenalan yang kita tahu memang susah, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Maknanya kalau pusat zakat tu dia tak cari orang susah, tak susah tu bukan hal kita dah. Allah. Bukan hal macam mana? Sebab memang hal dia. Memang hal dia. Dan bagaimana pula kalau minal aqrabin, dia tahu ada saudara mara dia memang miskin. Jangan jawab lagi. Kena juga. Kita dah lalu seketika. Rehat seketika Kita ada kembali. tetamu lepas ni kan? Ada lagi. Siapa dia? Siapa lagi? Diorang hari ni semua handsome je. Handsome lah. Cik Man. Seorang lagi. Kita rahsia. Okey. So, kembali kita lagi dalam Borak Dulu Baru Buka. #Berkahnya di sini. Take a break. Seseorang Muslim yang baligh, yang berakal dan yang sihat dengan sengaja apabila meninggalkan puasa, maka dia telah melakukan satu dosa besar. Dia wajib bertaubat dan wajib menggantikan puasa yang ditinggalkannya. Mereka yang meninggalkan puasa atas sebab sakit ataupun bimbang kandungannya bagi mereka yang hamil, maka mereka ini dibolehkan untuk tidak berpuasa dan juga perlu ganti balik puasa tersebut di bulan yang lain. Rukun Islam yang kedua ialah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang berkemampuan. Jika dia mampu dan tiada keuzuran untuk berpuasa, wajib ke atasnya untuk berpuasa. Jadi kalau dia tak berpuasa, salahlah. Tidak boleh kita tinggalkan secara sengaja tanpa sebab-sebab yang dibolehkan oleh syarak, tanpa rukhsah seperti musafir ataupun sakit dan sebagainya. Jadi kita mestilah berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Wah, dalam pada menunggu untuk kembali ke program ni tadi pun sempat saya tanya macam-macam soalan. Sempat. Dan baru teringat diri sendiri belum bayar zakat lagi. Dan saya akan bayar segeralah nanti bila balik nanti ya, insya-Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, untuk join kami bolehlah macam biasa. Saya ingatkan sekali lagi, call 0322828578 ataupun 0322828579. Ataupun WhatsApp-nya di 0114047656. Ya. Boleh. Okey, cukuplah di situ saja. So kita bersama dengan tetamu kita yang seterusnya. Yup. Seperti biasa saya selalu sebut, saya kenal dia ni sejak dia kecil lagi. Oh, dia kecil lagi kenal dia? Sebab kami pernah jadi duta untuk satu brand. Saya jubah dia kurta saya masa tu. Maknanya brand tu cari orang yang handsome je lah. Tapi sebabkan kami jadi duta. Ni sebab kami jadi duta, dah tak ada dah. Okey, kita bersama dengan Haris Alif. Silakan. Waalaikumsalam. Mari. Jom.
Haris. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dah besar panjang ah. Oh, besar dah. Dah ada bini dah pun. Dah jadi bapa orang dah. Dah jadi bapa orang dah. Alhamdulillah je lah. Jarang jadi bapa makhluk lain. Selalunya bila orang dia akan jadi bapa orang jugalah. Haris, kita nak terus pada pembincangan kita kan. Pernah tak Haris kena bayar fidyah ke ataupun kena bayar kena kafarah ke? Buat masa ni pernah bayar sekali lah fidyah. Sebab masa tu saya memang, sebab saya ada macam gastrik tau. Saya kalau lambat, kalau tak sahur, selalu datang tengah hari ke nak ke petang dalam pukul 1 ke pukul 4 macam tu dah memang dah tak boleh lah. Lagi-lagi bila keluar syuting apa semua dekat tengah panas, lagi tak boleh tahan lah. So ini versi betul-betul bukan versi Wani Ini versi betul-betul. Kenapa Wani ada sejarah juga? Tadi tu yang starting opening drama Pernah bayar lah. Pernah bayar. Untuk apa? Kerana meninggalkan dengan sengaja. Iya. Kata macam tu lah. Kalau macam tu macam mana kira-kira dia? Matematik dia macam mana? Dia sebenarnya fidyah ni ada golongan-golongan tertentu. Bagi orang yang meninggalkan puasa, sama ada kerana alasan uzur memang boleh ataupun dia sengaja meninggalkan, asasnya hutang puasa dibayar puasa sahaja. Oh, asasnya maka itu. secara asasnya kes itu tidak melibatkan fidyah. Tapi mungkin Haris bayar ganti puasa, lepas tu bayar fidyah pula kan. Kadang-kadang ada orang dia nak sedapkan hati dia sanggup buat apa sajalah. Cuma kes fidyah ini untuk contohnya isu-isu yang seorang yang sakit tak ada harapan sembuh, nak qada pun tak boleh, tapi betul, duit ada bayar fidyah. Kemudian isu isteri hamil dan kandungan dia, ayah isteri hamil dan ayah isteri menyusukan anak. Jadi bila dia dah 9 bulan 10 hari, lepas tu waktu pantang menyusu 2 tahun tak sampai habis waktu susu mengandung lagi, maka 10 tahun dia macam tu. Kalau nak darabkan banyak, maka ada pendapat mengatakan dia bayar fidyah saja pun boleh. Walaupun ada pendapat lain kata wajib qada dan fidyah, ada pendapat mengatakan wajib qada saja, ada pendapat mengatakan wajib fidyah. Sebab Islam bagi keringanan dalam hal itu. Situasi masing-masing. Dalam situasi dia tadi sepatutnya dia ganti puasa je. Dia ganti puasa sahaja. Tapi contoh kalau tak sempat nak ganti puasa dalam sebelum Ramadan tahun depan, maknanya dia skip tahun. Skip tahun. Okey, ada di kalangan ulama berpendapat yang contohnya seorang tu dia tinggalkan puasa tapi dia lambat qada sampai skip beberapa tahun. Maka di kalangan ulama ada yang berpendapat dia ganti puasa tak payah ganda, cuma fidyah tu ganda ikut bilangan tahun. Cuma kita nak bagi tahu dekat sini, asasnya hutang puasa, ganti puasa itu memang orang kata fundamental, memang asas. Tu asas. Duit tu kalau ada, bayarlah fidyah kelebihan. Yang penting bila si isteri tu tak boleh nak puasa kan, mengandung, yang qadanya binilah, bukan suami yang tak puasa. Okey, Ustaz Amin, kita tahan sekejap. Pasal kita nak masuk waktu berbuka puasa. Jadi minta ambil keberkatan sebelum berbuka untuk kita ada doa daripada Cik Man. Apa kata Amin sebab kita nak mengaminkan doa Amin? Dia pasing aku lah. Kila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ya Allah, keampunilah dosa kami ya Allah. Keampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Keampunilah dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Rakan-rakan kami dan seluruh umat Islam di atas muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, di saat dan ketika ini Palestin sedang dihujani dengan bom-bom dan senjata daripada Israel dan Atullah ya Allah. Oleh itu, dengan kuasa-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kehebatan-Mu, Engkau berikanlah balasan seburuk-buruk balasan ke atas kezaliman Israel ya Allah. Lindungilah saudara mara kami di Palestin ya Allah, di Yaman dan di Syria ya Allah, dan di mana sahaja yang sedang mengalami kezaliman ya Allah. Zahabaz zama wa abtalatil uruq wa thabatil ajr insyaallah. Allahumma laka sumna bika amana wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah, bismillah ala rizqillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, dalam buka puasa kita pun ada banyak juga makanan kita nak sapu jap lagi. Betul. Kembali lagi selepas ni dalam berbuka apa? Borak dulu baru buka. Lepas berbuka kita sambung balik. Kita sambung balik. Jadi jumpa lagi dalam Borak Dulu Baru Buka #Berkahnya di sini. Selamat berbuka.
Abang, ada cili tak? Sekejap, tengok. Okey, kembali kita dalam Borak Dulu Baru Buka. #Barakahnya di sini. Kita berborak tentang fidyah dan kafarah. Betul. Kafarah. Dan sebelum tu kita nak berterima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari kerana menyediakan kita punya buka puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali ke studio. Kembali ke Abang Amin. Dah lah. Okey, kita ada pemanggil. Semakin tidak. Oh, belum apa-apa. Kita nak establish pemanggil. Anda boleh hubungi kami di 0322828578 Betul. dan 0322828579 ataupun WhatsApp kami di 0114047656. Bercakap pasal WhatsApp. Kita ada soalan WhatsApp Oh, ada soalan cepat betul. Bila sekarang nak baca ke? Betul. Boleh. Mari kita baca sekarang. Okey. Banyak main. Salam borak dulu. Saya Yana dari KL. Boleh ke kalau fidyah dan kafarah dibayar sekali harum? Oh, ni Mohon nak jimat pencerahannya, usaha ni. Ustaz. Okey, dia package terus. Salam borak dulu. Saya Yana dari KL. Oh, orang yang sama Oi. Saya ingin mendapatkan kepastian mengenai fidyah. Saya tak ingat berapa kali tinggal puasa yang lama. Macam mana saya nak bayar fidyah kalau tak ingat? Tadi kau nak gabung, sekarang kau tak ingat. Okey, tak apa. Kita jawab juga. Cik Man. Macam mana? Cik Man. Dalam berkenaan dengan bila sebut tentang hutang, fidyah tu hutang dan kafarah hutang. Kalau fidyah contoh dia kena bayar RM50. Yang apa ni? Kafarah tadi dia kena bayar sekian-sekian RM50 contohlah. So dia tak boleh gabung 50 dengan 50 jadi 50. Dia mesti 100 juga. Mesti 100 lah. Sama Nak juga gabung dengan boleh. puasa wajib dengan puasa wajib patutnya kena buat 2 hari, dia gabung jadi sehari. Dia tak sama macam nak gabung dengan puasa sunat. Kemudian kalau dia tak ingat berapa jumlah puasa yang dia kena bayar fidyah, maka ialah benda yang di luar kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tak memberatkan kecuali yang dia mampu. Dia bayar saja setakat yang dia rasa dia dah selesaikan. Allah Maha mengetahui tentang hal itu. Sebab ada juga yang masih confused. Apa beza fidyah dengan kafarah? Dia lagi yang masih confused. Betul. Tapi kita ada pemanggil ke? Okey. Wow. Siapa di talian? Dalam pada kita confused, kita jawab panggilan dulu. Yep. Siapa di talian? Assalamualaikum. Pahang. Ya, siapa dan dari mana? Malina daripada Pahang. Ya, Malina. Malina daripada Pahang. Soalannya? Bagi perempuan yang meninggalkan puasa tu wajib dikadar dengan segera kan? Ya. Supaya kita tidak lupa berapa hari kita tidak puasa. Bolehlah buat sekali dengan ibu bapa puasa senang. Tetapi bagi wanita yang lepas berpantang, mereka kena ganti puasa yang ditinggalkan itu. Malahan suaminya sanggup bayar fidyah beberapa banyak yang ditinggalkan. Tetapi duit itu dibagikan terus ke pusat kutipan zakat lebih pada fidyah yang dikena. Tu kan macam mana tu? Okey. Baik, Puan Nur Rahman. Baik, ada itu saja Puan Nur Rahman. Maknanya dia bayar lebih lah fidyah tu. Fidyah tu. Okey. Bayar lebih. Baik, terima kasih Puan. Alright, Puan Malina. Okey, jawab dulu yang tadi. Beza kafarah dan fidyah. Sebenarnya bila Yana tanya soalan pasal kafarah tadi, dalam berkaitan dengan puasa, kafarah ini adalah suatu denda yang dikenakan kepada suami yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia sengaja dan tahu hukumnya haram. Sengaja Dengan sengaja. Dan isteri tidak dikenakan. Yang kena 2 bulan berturut-turut tu suami. Sebab satu masa seorang lelaki datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, waqatu ala imraati wa ana shaim. Ya Rasulullah, dia rasa risau. Aku telah melakukan sesuatu yang besar terhadap isteriku dalam keadaan aku berpuasa. Lepas tu Nabi kata, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Engkau ada hamba untuk dibebaskan? Tak ada ya Rasulullah. Fahal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain? Kau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Tak mampu. Fahal tajidu it'am sittina miskin? Kau mampu bagi makan 60 orang miskin? Tak mampu. Dia miskin di dalam badan itu. Dia sendiri pun miskin. Jadi maknanya denda ini dikenakan kepada kafarah itu relate dengan suami. Isteri maknanya walaupun mereka bekerjasama berdua, tapi isteri hanya menggantikan yang sehari itu. Abang faham ya? Bekerjasama fahamnya ke? Betul, berlapis faham sudah. Berlapis habis dah tu takut keluar kan. Bekerjasama tapi tanggungannya adalah pada suami. jatuh pada Kerana suami. apa ulama kata? Kerana suami ni dia adalah simbol dalam pencarian nafkah dan dia sepatutnya menguasai keadaan. Maknanya dia berbuat dengan sengaja
bererti dia tidak puasa ataupun dia batal puasa kerana dia buat? Okey. Apa soalan abang tadi? Aku pula keliru dah. Sebenarnya bila dia menggauli isteri, automatik dia batal puasa. Itulah dia. Katakan Dia tak macam boleh tadi kata. Allah malakal sunnah berak dia menggauli isteri. Tak boleh. Oh, okey, faham. Ustaz cakap tadi, maknanya dengan sengaja. Kalau dengan sengaja, mungkin dia ada pendekatan lain. Maknanya dia batalkan dulu minum air. Nampak tak? Dia punya elah. Betul. Itu dibincang di kalangan fuqaha. Okey. Ada fuqaha bincang kan dia nak elak daripada puasa 2 bulan untuk turut. Dia buka puasa dengan sengaja dulu supaya dia qada je. Lepas tu dia berak. Gitulah. Itu dia terlesak lah. Itu macam Maknanya mana? dia tak dikatakan buka puasa kerana bersetubuh, tapi kerana makan dulu. Itu helah dia lah. Itu helah Dalam dia. mazhab Syafi'i, maknanya kalau dia melakukan persetubuhan kerana terlupa, kerana jahil hukum, kerana makan dulu, buat batalkan yang lain baru bersetubuh, dia tidak dikenakan 2 bulan itu. Tapi mazhab lain kena. Oh, maknanya helah tu boleh dipakai? Valid? Itu perbezaan pendapat lah di kalangan ulama. Tapi dia berdosa ke atas. Jadi apa, Pak? Jadi Yang bersopan bersopanlah, tak kisahlah. macam ada perancangan. Saya okey. Apalah saya kali nak datang sini berpeluh bang. Jangan. Saya okey. Alhamdulillah setakat ni. Saya takut, Pondok Al-Melina pun okey saya rasa tadi tu. Tapi saya takut macam Abang Kek macam mencetuskan idea itu ya. Dalam Bukan, program pasal ni, itu helah tu daripada kawan saya masa zaman sekolah kita berbincang-bincang. Okey. Masa berbincang-bincang, kalau dia minum dulu macam mana? Jadi kita tak ada jawapan masa tu. Dan para ulama dah lama dah dia tahu benda ni orang buat helah dibincang. Okey, kita ada pemanggil seterusnya, mungkin soalan untuk Haris. Oh, boy. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Di sana. siapa dan dari mana? Saya Muhammad Firdaus dari Kuala Lumpur. Baik, Firdaus, silakan. Soalannya? Saya nak tanya Osman berkaitan dengan adik saya meninggal pada 7 Ramadan. 7 Ramadan. Dan perlu ke saya membayar menggantikan puasa untuk baki seterusnya dan juga membayar fidyah. Okey. Serta zakat dia pada tahun tersebut. Baik. Okey, maknanya baki 23 hari tu ya? Ya, betul. Baik. Okey. Maknanya Terima baki kasih. 23 hari itu berpuasa. Sebab dia meninggal 7 Ramadan. Dia tidak dikenakan puasa sebab dia tidak Meninggal si mati tadi itu tidak dikatakan ada tanggungan untuk puasa dan kemudian dia meninggalkan. Dia tidak ada apa-apa untuk dia. Tak ada isu lah. Tak ada isu lah. Kalau ada soal isu fidyah si mati ni dalam bab puasa arwah mak, arwah ayah, keluarga ke, kita tengok masa si mati tu hidup dulu, ulama berpendapat kalau dia meninggalkan puasa dengan sengaja, dengan derhaka kepada Allah, maka warisnya sama ada menggantikan puasa ataupun membayar fidyah. Tapi kalau si mati ataupun arwah mak ayah kita ketika hidup dulu dia meninggalkan puasa kerana memang uzur Sakit, dan tak sempat ganti, tak boleh nak buat apa, maka tidak perlu apa-apa pun ke atasnya. Ya, Itu pun jatuh perbezaan apa-apa. lagi di kalangan ulama. Dan Haris, untuk- Ya, Haris saya. pernah tak bila syuting, macam mana Haris dapat kekuatan bila syuting kerja ke untuk menahan puasa walaupun gastrik? Jangan jawab lagi. Tengok. Tak apa, kita tengok dulu soalan. Artis. Artis, push the roll button. Assalamualaikum, saya Hafiz Syazwan. Saya ingin bertanya mengenai fidyah. Bolehkah kita langsaikan fidyah dengan membayarnya kepada adik-beradik? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Apa tadi? Okey, disebabkan tu dia kami soalan bersembang. daripada Afiq Syazwan. Okey. Apa soalan tadi, Haris? Kita ulang sekali dulu. Tak, dia tanya macam mana boleh berkongsi dengan adik-beradik tak untuk membayarnya? Ganti puasa. Bayar fidyah. Bayar fidyah dibayar kepada adik-beradik ke berkongsi? Berkongsi untuk bayar Kepada adik-beradik. Asasnya, bayaran fidyah ini diberikan kepada fakir miskin. Sedangkan kalau ahli keluarga kita di bawah tanggungan kita, contoh bapa nak bayar fidyah dia tak puasa dulu, dia nak bayar ke anaknya. Yang ni namanya cendeke.
cheating. Cendekir. Tak tahu Negeri Sembilan tu. Cendekir tu mana datang? Maknanya tak ci lah macam ni. Macam tak ci lah. Anak tu memang kau dah bayar nafkah. Nanti kau bayar pada anak, maknanya nafkah dengan kewajipan fidyah dah bergabung. Patutnya nafkah anak tu memang ada bayar fidyah lain. Cuma kecuali kalau ahli keluarganya yang asalnya ahli keluarga tapi dah bekerja, dah bukan bawah tanggungan, maka dia boleh bayar fidyah kepada ahli keluarganya yang bukan tanggungan dia. Macam adik-beradik dia memang dah kerja tapi kemudian miskin dan seumpamanya. Jawapan tadi, Rik? Jawapan dia, saya macam selalunya kalau kita syuting dekat outdoor lah, dekat luar. Selalunya tak puasa lah. Selalunya. La ilaha illallah. Selalu bila dalam bulan puasa puasa. Abang ni kan tu Tadi pula yang menyambung. Selalunya saya akan curi-curi masa untuk rehat, tidur dulu ke apa benda. Bukan curi-curi makan wah. Curi-curi untuk tidur sebab kalau kita betul-betul daripada pagi sampai ke petang dekat luar kan, padang apa memang tak boleh memang out. Tapi kita kena pandai-pandai cari masa lah. Cari masa untuk pandai-pandai curi mana lah. Curi mana sikit-sikit. Jangan banyak memfidyahkan orang. Memfidyahkan orang. Saya gurau je. Sebelum dia jawab, baik saya celah. Okey, baik, kita nak rehat seketika. Allahu Akbar. Lepas ni kita ada satu hari satu ayat. Dan sebenarnya akan tiba jangan marah. Zaman. Jangan marah Ustaz Amir. Tenang. Akan tiba masanya untuk Abang K mengemudi satu hari satu ayat, kan? Bilakah itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Berat seketika, borak dulu baru buka hashtag. Barakahnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam segmen satu hari satu ayat dalam borak dulu baru buka hashtag barakahnya di sini. Untuk hari ini suka saya kongsikan satu surah yang biasanya menjadi kegemaran para imam di rumah sama ada dalam solat tarawih maupun di dalam solat masing-masing di dalam 5 waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Hari ini saya tidak berhasrat untuk menghurai satu persatu ayat tadi. Tapi cukup untuk hari ini secara ringkas saya menghuraikan tentang ad-duha. Ad-duha bermaksud waktu duha. Iaitu waktu ketika matahari mula terbit dan naik lalu hari semakin cerah. Di dalam surah ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu duha. Apa istimewanya waktu ini? Surah ini turun untuk menenangkan Nabi SAW yang berasa gundah, yang berasa kecewa, yang berasa sedih kerana wahyu tidak turun dan telah terhenti untuk seketika. Di dalam surah ini juga Allah Jalla wa'ala mendidik baginda SAW untuk merasa pahitnya ujian. Dan di sebalik setiap ujian pasti ada cahaya seperti cahaya duha yang terbit kemudian naik ke langit dan menjadikan hari semakin cerah. Para penonton semua, begitulah dia tema penting surah ini, iaitu kita mesti percaya di sebalik setiap ujian dan keuzuran dan kepayahan pasti ada cahaya rahmat dan hikmah di sebaliknya. Kata Hamka, apabila kita diuji oleh Allah Jalla wa'ala, bersangka baiklah dengan Allah. Dengan bersangka baik, hati kita akan mula redha. Dan bila kita redha, kita mula akan melihat hikmah di sebalik ujian. Sekian satu hari satu ayat. Saya Amin Idris kembali ke studio utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Amin di atas banyak ujian kita bang.
percayalah kepada penonton-penonton semua, Ustaz Amin sebenarnya pakai spek. Jadi bila jauh Tak nampak. dia terpaksa pakai. Hari ni sebab first time saya baca prompter words by words. So kena pakai spek. Kena pakai spek. Tidak jauh. Maklumlah umur dah 41. Dah 41. Samalah. Samalah kita. Haris umur. Saya baru 23. Saya 23. Bencinya aku ni saya tanya. Sama lah. Okey, ada apa-apa yang kita Ni, dia gini. Encik Man. Tadi kan baru teringat yang lelaki pasal abang dia meninggal tu yang Ya, betul. Yang zakat tu. zakat tu sebab dia contohnya dia meninggal hari ke-7 Ramadan. Jadi pembayaran zakat fitrah ni untuk syaratnya ialah dia mesti melalui 2 tempoh masa. Pertama waktu puasa dan juga dah masuk Syawal. Jadi ketika 7 Ramadan tu belum masuk Syawal. Kalau abang dia meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan, dia dah masuk 1 Syawal dah. So ketika tu dia merasai 2 tempoh fitrah, maka baru dia dikatakan ada hutang. Perlu bayar. Yang ni tak perlulah bayar. Perlu bayar zakat. Okey, maknanya di antara 2 masa Betul. Cuma kita nak bagi clear betul-betul, Cik Man. Siapa sebenarnya yang mesti bayar fidyah? Betul. Siapa, Cik Man? Pelan-pelan bagi penonton boleh follow. Yang maknanya tak payah fikir-fikir dah, memang dia kena. Sebab nanti Haris terbayar fidyah. Saya buat dua-dua. Simpan dulu. Tak jawab sekarang. Tak jawab sekarang, Cik Man. Saya tak buat apa-apa, Cik Man. Pertama sekali yang kita kena faham berlakunya perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ya, itu antara keistimewaan Islam, khilaf ataupun perbezaan itu memberikan alternatif. Yang kedua, asasnya bila kita tinggal puasa, bila kita tak puasa, kita berhutang puasa, secara asas dan mestinya hutang mesti bayar dengan benda yang sama. Dengan puasa juga. Cuma manusia ni ada perbezaan, ada setengah manusia yang saya tak boleh puasa dah, memang selama-lamanya begini. Maka orang-orang inilah yang ulama di kalangan ulama yang memberikan cara untuk backup balik dengan membayar fidyah. Contoh macam dia dialisis ke? Dialisis, yang sakit yang tak ada harapan sembuh, yang bekerja berat contohnya sepanjang hidup, yang wanita tadi dengan keadaan fitrah dia sentiasa mengandung melahirkan anak, kalau nak dikumpulkan semua 10 tahun darab 30 dah 300 kali. Itu pun ada khilaf di kalangan ulama. Dan orang yang kematian yang ada hutang puasa, warisnya bayar fidyah. Waris kena bayar. Ini antara kategori-kategori. Dan Haris bila dah jadi bapa ni, kan, mencabar tak berpuasa tak kala menjadi seorang bapa? Mencabar juga sebenarnya sebab bila dah ada, sebab saya tak pernah handle budak-budak baby lah, bayi kan. Jadi kejap-kejap dia nak susu ni apa semua, tidur pun memang dah tak betul dah. Lepas tu bila dah tidur pun dah tunggal langgang, kita bangun pagi lepas tu nak kena fokus on dia. Banyak kerja lah dekat rumah tu kan. Sebab saya pun dengan isteri saya sama-sama kita buat, tapi saya rasa memang agak mencabar. Tapi lagi mencabar bila syuting. Lagi syuting lagi, anak lagi. Mencabar kat rumah jaga anak tu boleh handle lagi. Dia bila kat luar tengah panas, itu memang satu benda yang mencabar lah untuk saya. Dan yang maknanya dekat buat syuting kena gastrik, kat rumah tak kena gastrik. Dekat rumah. Abang janganlah. Pula juga masuk Dekat juga rumah pun sama juga. Sama juga. Tapi masalah dia bila tengah panas. Bila tengah panas dia macam gastrik ada. Abang macam tak biasa. Masa hari cakap tadi aku tunggu je. Ada. Tapi Abang K macam mana? Time bulan puasa kalau Abang K syuting, Abang K gastrik juga ke? Tak. Saya kalau di bulan puasa selagi boleh, saya elakkan syuting. Saya elakkan syuting sebab saya tahu saya tak boleh berenang kat laut dalam. Elakkan syuting ke elakkan puasa, bang? Saya elakkan syuting di bulan puasa. Mal bagi boleh. Kalau yang macam ni okey. Yang ini 7 ke 8 nak buka dah kan. Saya rasa aman sikit. Tapi kalau tengah syuting yang besar, memang orang kata saya khawatir saya sehari saya dapat tapis, 2 saya dapat tepis, yang ketiga kadang keempat ni dugaan dia Sadaqallahu azim. takut tak kuat. Tapi macam mana Abang boleh sedar benda tu semua? Sambil Abang mesti kena melalui benda tu. Berlalu. Dah lalu lah. Dah kantoi pun. Kan? Dah kantoi pun. Bila kita kantoi puasa ni, aku pula yang jawab. Siapa yang sama ni? Bila kita kantoi puasa ni, nak ganti dia cabaran di hari yang bukan puasa, leceh. Kecuali sebulan sebelum puasa. Sebulan puasa ni kita dah mula nak melatih. Jadi kita nak masuk Ramadan, baru kita ada kekuatan tu.
Baik. Hari yang lain ni tengok member makan je, apa hal aku nak puasa? Betul. Sebab tu walaupun kita ada pilihan, contohnya lah orang musafir boleh tak puasa dan dia ada pilihan untuk tak puasa, tapi dia kena fikir besok kau kena ganti pada hari orang yang boleh makan siang. Betul. Yang sakit kat situ. Itu sakit dia. Okey, dalam ini buat pertama kali sebenarnya Wani menemu ramah Abang K. Sebanyak selama perkara yang tak senonoh pula tu. Soalan penting. Bagi pesanan Haris kepada penonton agar kita ni macam mana payah pun kena berjihad lah kan. Lawan hawa nafsu. Silakan Haris. Okey, saya ambil kesempatan ni untuk share. Macam ambil ucapan raya. Ada gaya. Nasihat Abang K. Untuk nasihat Abang K, untuk sama-sama lah kita kawal. Tak adalah, kita, yelah, walaupun kita tengah panas ke, tak kisahlah apa-apa situasi sekalipun, kalau boleh kita berpuasa lah. Sebab puasa ni satu benda yang unik kan. Bila tak bukan bulan Ramadan, kita macam bila nak puasa ni apa semua. Tapi bila dah datang bulan puasa, kita macam banyak excuse lah. Banyak excuse lah. Masuk kereta sekejap minum ke apa benda semua. So janganlah buat benda-benda macam tu. Elakkan. Kalau boleh kita tahan, kita kuatkan diri kita. Memang itu tujuan dia sebenarnya. Kena tahan. Bertahan. Cik Man, dah bertahan makan nasi, akhirnya makan nasi juga. Apa dia? Jadi penyambung tadi yang Haris kata, maknanya kita tu tanggungjawab kita lah untuk uruskan puasa. Tapi di sebalik itu juga, Islam agama yang memberi ruang. Andai kata ada waktu-waktu yang kita tak mampu, maka ketahuilah maka di sana ada keringanan yang kita boleh buka, tapi tanggungjawab kita untuk menggantinya. Ya, betul. Dan jangan ambil ringan walaupun ada keringanan. Betul. Alhamdulillah. Okey. Tapi bab ni memang kita kena ambil ringan lah. Itu siapa pemenang kan? Pemenang. Ada masa lagi rupanya. Oh, iya ke? Habis kenapa yang sempat ke kesimpulan tadi tu? Itulah kata. Kata nak habis. Tapi kita ada caller lah. Kita Ada caller ke? last minute. Kita ada last minute. Tak Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, siapa di sana? Saya Fauzia daripada Segambut. Okey, soalannya? Saya tanya dekat Ustaz. Soalan saya adalah mengenai macam perempuan kalau period, waktu dah dekat maghrib, kita nak ambil sembahyang, baru kita notice yang kita period lah. So adakah kita dikira batal juga puasa pada hari tersebut dan kena ganti dan Okey. Baik. Faham kan? Baik. Terima kasih Puan Fauzia. Ini pun tak pernah berlaku dalam borak dulu. Kita buat kesimpulan dah, lepas tu jawab soalan lagi. So kita orang, okey, macam mana? Maka begitulah fitrah yang telah Allah tetapkan kepada wanita. Tidak ada unsur kezaliman dari Tuhan, tapi tersirat dengan hikmah-hikmahnya. Lagi 30 saat nak azan, ya Allah cepatlah. Keluar. Benda tu fitrahnya. Gaya, Man. Maka dia wajiblah dia qada pada hari yang lain. Abang diam. Dia qada pada hari yang lain. Itu saja. Walaupun 30 saat. Walaupun maknanya sikit lagi 2 minit ni takkan berkira. Halal je lah kan. Tak boleh wajib. Tapi soalan dia tadi, dia kata bila dia time nak solat, baru dia terperasan. Dia nak masuk maghrib kan? Ambil masuk kan? Dia nak terperasan. Dia tak tahu bila. Ataupun mungkin, katakanlah dia dah azan maghrib, beberapa minit selepas azan maghrib tu dia baru perasan, maka ulama ada perbahasan kalau dia yakin, sangat-sangat yakin yang darah tu keluar sebelum azan tadi, maka dia wajib ganti. Kalau dia tahu kitaran dia ni selalunya dekat-dekat nak malam baru keluar, maka dia bergantung kepada keyakinan dia. I see. So okey, settle lah. Settle Abang K? Saya dah yakin dah. Saya punya lepas buka tadi. Okey, kita nak umumkan pemanggil betul kita untuk hari ini. Pertama, jatuh kepada siapa ya? Orang KL. Siapa nama? Yana. Tahniah Yana dari Kuala Lumpur. Dan yang kedua, Nur Amalina. Amalina daripada Pahang. Ya, betul. Tahniah. Daripada anda berdua. Dan nak tahu hadiah apa yang bakal anda dapat? Saksikan. Yana dan Nur Amalina. Saksikan. Pemanggil bertuah bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka, barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari.
Terima kasih banyak-banyak Pusat Pakaian tunjuk apa hari-hari. ni? Ni apa yang mana tu? Tunjuk ni. Kiblat. Okay, nak bagi tahu itulah hadiah untuk tetamu kita. Betul. Jadi Nur Amalina dan Yana dah dapat hadiah dia. Oh. Untuk tetamu kita ada ini. Terima kasih. Cik Man, ini mangkuk tingkat yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin jangan serik mungkin ada kali ketiga dah dapat lagi. Okey, dan untuk esok apakah topiknya? Yes. Mari kita tengok Ayuh, kita siapa saksikan. tetamunya. Wah, esok. Fitrah. Apa tu? Wow, Fitrah. kita ada Ustaz Harry. Dan kita ada Kak Raja Azura. Masya-Allah, Kak Azura tajuknya Fitrah. Fitrah. Okey, adakah kita ada poster seterusnya? Saya Tak ada, okey. menantikan. Selamat. Alah, tak ada ke? Nampaknya tidak ada perjanjian di situ. Dia tak ada ada poster, ada esok Ada poster ada lagi lah esok. Okey, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Apa pun para penonton semua, walaupun agama menyediakan keringanan, tapi kita jangan ambil ringan soal ibadah. Sebab Ramadan hanya datang setahun sekali, so kita all out umpama inilah Ramadan kita yang terakhir. Okey, kita nak mengundurkan diri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Saya Amin Idris. Saya Wani Hasrita. Ya. Dan saya Khair Rahman. Borak dulu baru buka. Barakahnya di sini. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mari kita baca doa, mulakan dengan bismillah. Patuh ajaran agama, insya Allah berkah sentiasa. Ayolah bersama semua kita berdoa. Ini pula doa bacanya sebelum makan. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Hanya kepadamu ku berdoa segala-gala agar